Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Uh, Okey, so hari ini kat kelas 4 Zenira saya akan mengajar bab 5 Bab 5 tingkat bab 5 tingkatan 4 sains, iaitu pasal genetics chapter 5 genetics. Okey. Okey, dah ada kan? Okey, so sekarang ni tengok YouTube yang saya telah letakkan di paparan skrin, iaitu dia menunjukkan KSSM Science tingkatan 4 chapter 5 genetics. So kita tengok apa yang ada dalam ni. Okay, so kita first kali 5.1 adalah kita belajar tentang cell division. So cell division ni maksudnya pembahagian sel dalam bahasa Melayu. So pembahagian sel ni dibagi pada dua, iaitu mitosis dan meiosis. Dan perbezaannya adalah satu adalah somatic cell ataupun sel somatic cell. Somatic cell tu ejaan dia somatic cell. Okay. Somatic cell maksudnya adalah sel yang tidak melibatkan sel pembiakan, reproductive cell tu. Okay, so semua sel kecuali reproductive cell kita panggil dia somatic cell. Okay. So lagi satu pembahagian sel adalah meiosis nanti Okay, so human chick cell ni adalah one of the example of somatic cell. Okay, so sperm cell and ovum cell adalah reproductive cell. So dia punya cell division dia akan berlainan lah daripada somatic cell. Okay, ini adalah blood cell. So dalam chat kamu boleh jawab, blood cell ni adalah somatic ke ataupun reproductive cell? Dekat chat siapa boleh jawab? Okay, very good. Dia adalah somatic cell sebab dia tak involve reproductive. Okay, very good. So ni adalah blood cell. So dalam blood cell ni ada banyak. Contohnya dia ada yang boleh bawa oksigen, nama dia erythrocytes, basophil, eosinophil, monocyte, lymphocyte, neutrophil. So ni semua ni dalam darah kita Bukannya darah merah sahaja yang ada, padahal dia ada banyak benda lain Okay. Okay, so yang untuk hari ini saya akan ajar bahagian ini sahaja, insyaAllah. Iaitu apa yang ada di dalam sel yang membawa maklumat genetik So sebenarnya maklumat genetik kita ni sangat kompleks dan sangat banyak So sebab tu dia ada cara-cara dia untuk pembahagian sel ni, dia ada pelbagai cara So kalau kita tengok dalam sel, ini adalah sel. Okay, di dalam sel ada nukleus dan di dalam nukleus ada kromosom. Dan kromosom ni terdiri daripada DNA. DNA yang mengandungi gene, dan dalam gene ni adalah terdiri daripada nukleotide dan nukleotide ni pula adalah daripada 4 base pairs, iaitu guanin, cytosine, adenine, thymine. Okay. Dalam chat boleh tak beritahu kat saya siapa yang bawa buku teks balik, buku teks form 4 science dalam chat? Boleh tak buka buku? Atira tolong buka buku. Tolong saya tengok dalam buku tu perlu tak kita ingat guanin, cytosine, adenine dengan thymine tu, ada tak tulis perkataan tu? Kalau tak ada kita boleh tak payah nak hafal lah, kalau ada kena hafal. Okay, so kalau tak ada tak apa, yang ni tak perlu hafal lah kalau macam tu. Kamu just kena ingat dalam nukleus ada kromosom, dalam kromosom ada DNA, dalam DNA ada gene, dan dalam gene ada nukleotide. So yang pairs ni tak payah hafal, nanti kan susah pula Okay, so kita tengok next. Okay, ini adalah kalau kamu belajar matematik,
dia adalah subset kepada DNA, subset. So nukleus ni adalah dalam dia ada kromosom dan kromosom DNA dan A ada gene. Okey. Okey, ini saya pinjam cikgu Cina punya ni. So tapi tak payah tengok bahasa Cina tengok dia bahasa Inggeris saja. So cell ni adalah is a basic unit for living things. Kamu dah belajar masa form 1, 2, 3. Macam rumah, kalau nak beli rumah, dia punya basic unit dia adalah batu bata. So kalau kita, basic unit kita adalah sel. Okay, so kita terdiri daripada sel. Lepas tu sel jadi tisu, tisu jadi. Okay, sambung lepas tisu apa? Dalam chat. Sel jadi tisu, lepas tisu jadi organ, lepas organ jadi sistem kan? Lepas sistem jadi organism. Very good. So basic unit untuk living things adalah sel. Okay. So dalam sel dia ada nukleus. Dalam nukleus ada kromosom. So kromosom ni adalah fine thread-like structure found in the nucleus of a cell. So sebenarnya dalam nukleus tu, kalau saya contoh saya keluarkan pen kita. Pen. Okay. Nampak tak pen saya? Kalau nampak boleh cakap dalam chat boleh cakap. Okay. So ini adalah sel. So dalam sel ni ada nukleus. So sebenarnya sebelum dia membahagi, kromosom ni dia macam bercelaru dalam nukleus ni. Dia tak tersusun sangat lah. Okay. So kromosom pada mulanya dia adalah satu rantaian panjang dalam nukleus. Macam tu. Tapi bila dia nak mula membahagi, bila dia nak start division, baru dia akan bentuk X tadi tu. Okay. Bila nak start division, barulah dia akan bentuk X macam dalam gambar ni. Okay, boleh tak siapa-siapa beritahu kat saya, kenapa dia kena bentuk X macam ni? Kenapa dia kena bentuk macam ni? Kromosom tu dia kena bentuk macam tu. Dalam chat. Hello. Senang nak gerak, very good. Okay, Sharifah. Sebab ada dalam kromosom ada DNA, tapi dia buat bentuk dia macam bentuk X. Kenapa dalam bentuk X? Okay, fleksibel, Syafika. Very good. Senang nak gambarkan nanti. Okay, very good, Ilya. So, jawapan yang senang dia adalah supaya nanti dia nak membahagi tu lebih mudah. Cuba bayangkan kalau benang yang serabut. Cuba bayangkan earphone nak, earphone. Earphone dalam poket kan? Apa jadi kalau earphone dalam poket? Apa yang jadi earphone dalam poket? Chat boleh jawab, chat? Dia akan jadi macam mana? Kalau earphone kamu letak dalam, dia akan jadi serabut kan? Simple, betul, very good. So, kita punya sel ni sangat hebat, nukleus sangat hebat. Dia boleh susun macam jadi gegelung benang. Kamu bayangkan tak gegelung benang yang kalau kita nak jahit kan? Kita nak ambil satu strand of benang tu senang sebab dia dah susun, dia dah lilit dengan cantik. So kromosom tu macam tu, dia macam satu benang tu, tapi dalam benang tu ada DNA. So betapa hebatnya ciptaan Tuhan ni kan? Ya, Amira Natasha. Pandai kan saya? Kalau tidak, serabut kan? So dia susun macam ni supaya senang nak bergerak. Baca setiap saya kat atas. Okay, Amira Natasha, baca setiap saya kat atas. Banyak benar cik. Beritahu je dah Amira, susah nak cari. Cikgu. Sekejap. Saya nampak cikgu saya. Tak ada YouTube ni. Orang lain nampak tak YouTube? Nampak Amira Natasha? Oh, mungkin sebab dia baru masuk. Oh, Miza juga. Okay, saya try stop sharing, saya share balik Saya stop sharing, saya share balik. Kejap Okay, Miza dah nampak dah Miza? Hello?
Betul. Betul Aina Humaira. Dia bentuk dia sendiri. Jadi X tu. Okey, nampak tak? YouTube. Amira Natasha. So kromosom tadi tu bentuk dia macam X tu supaya dia senang nak susun balik nanti. So dalam kromosom tu ada DNA Dalam DNA ni, DNA dia dalam bahasa panjang dia adalah dalam bahasa panjang dia adalah deoxyribonucleic acid. So deoxyribo ni D, nucleic N dan acid A tu DNA. So deoxyribonucleic acid, so dia adalah long molecules containing genes, dan dalam genes ada inheritance unit that determines the characteristic. So dalam DNA tu ada gene tu pula adalah maklumat kita punya tentang warna rambut ke, warna mata ke, jenis rambut macam kerenteng ke, lurus ke, kebolehan bulu lidah ke, macam kamu kata dalam apa? Dalam slide kamu. Okey, siapa tu? Unmute kan tolong. Miza, unmute kan. Okey. Okey, start cikgu time bila dia akan start division. So macam ni, so cerita dia sel ni takkanlah dia setiap masa dia division kan, tak? Dia mesti menjalankan function dia juga baru dia akan start division. Tapi bila dia, kalau kita buat cartapai okey, saya gantikan ni. Saya buat cartapai. Okey, ni cartapai. Okey, sebahagian besar dia akan buat apa yang difunction. Contohnya dia bawa darah ke, dia bawa sel darah, dia bawa oksigen ke, dia bawa carbon dioxide ke. Sebahagian daripada hidup dia, sel ni adalah dia buat kerja tu. Okey, dia doing dia function lah. Sebahagian hidup dia. Okey, tapi cuma macam sebahagian kecil daripada kehidupan dia akan divide themselves. Okay. So bila dia nak divide themselves, biasanya bila kita nak gantikan sel yang rosak, macam tu kan. Bila sel yang lama dah mati, masa dia akan divide themselves. Okay, very good question, Jana. Okay, tanpa melihat skrin, tanpa kita tengok tadi nota tadi, ulang balik. Dalam sel ada apa? Betul Aina. Okay, pertama sekali dalam sel ada apa? Ada nukleus. Very good Ilya. Dalam nukleus ada kromosom. Very good. Dalam kromosom ada DNA. Very good. Dalam DNA ada gene. Okay, so basically itu yang kamu kena tahu. Okay, first kali kita kena kenali kromosom. Okay. So kromosom ni sebenarnya dia adalah satu gelong macam ni je. Dia tak bentuk X lagi tau. Kalau dia belum membahagi, dia akan jadi satu macam ni je. Okay, so ini adalah kromosom manusia. Dia dah susun. Ada 1 sampai 22 adalah somatic cell. Ulang balik. Somatic cell tu apa dalam chat? Atira Yasmin, nanti saya jawab soalan kamu. Okay, 1 sampai 22 ni dia ada nomborkan kromosom ni. Apa? Dia adalah somatic cell. Yang X dan Y adalah reproductive cell. Okay, very good. Okay, tadi siapa tanya tadi pasal interface Atira Yasmin. Atira Yasmin cakap, oh dia buat division tu masih interface. Bukan. Sebenarnya daripada start tu, daripada P tu, okay, daripada profes tu sendiri, dia dah start membahagi. So sebenarnya dia dalam proses pembahagian lah. So maksudnya, kalaulah dia tak membahagi, dia akan buat kerja dia. Contohnya dalam sel darah merah,
Sel darah merah dia ada hemoglobin kan. So dalam hemoglobin tu dia akan bawa oksigen. So sepanjang hidup dia akan bawa oksigen sampai satu tahap dia kena membahagi untuk banyakkan sel darah merah. Macam tu. Okay, so kita teruskan. Ni kromosom. Okay, human cell contain 46 chromosomes ataupun 23 pair chromosomes. Kamu kena ingat kalau 46 dia bukan pasang Kalau 33 baru dipasang 33 pairs of chromosomes. Okay, so kenapa dia pair? Sebab satu daripada pasangan tu daripada mak dan satu pasangan tu daripada ayah. Bila bergabung, so dapatlah variasi. Okay, the pair of chromosomes known as homologous chromosomes. Homologous chromosomes are arranged according to their shape and size. This arrangement is called apa ni? Alamak, tak nampak pula. Okay, so ni ada DNA dia. Okay, ni kromosom. So kalau autosom adalah yang warna purple ni. Autosom ni warna purple dan yang warna biru ni adalah sex chromosomes. Autosom ni nama lain dia somatic cell. Sex chromosomes nama lain adalah reproductive cell. So dekat sini kalau XY adalah lelaki, XX adalah perempuan. So kalau kita, apa kita punya sex chromosome kita? Check. XX, very good. So kita XX. Tapi ada nanti kita akan belajar, ada orang tu dia ada XY. Ada orang pula dia ada satu je, X saja. Nanti kita akan belajar sindrom-sindrom tu. Kunsa saja. Okay, sehujung ni saja kita akan berbeza. Yang saja tu bukan kunsa, dia gede. Okay, kamu dah buat, siapa yang dah buat slide? Cakap, tulis kat situ, siapa yang dah buat slide? Okay, very good. Yang dah buat slide, kamu tahu kan ada dua jenis cell division. Yang pertama adalah mitosis, yang kedua adalah meiosis. Okay, very good. Okay, ni saya nak ajar ni. Ni kena dengar betul tau. Oh my god, kena dengar betul Sebab mitosis dengan meiosis ni berbeza. Okay, dia start dengan mother cell. Mother cell ni bukannya mak tau, dia macam induk. Yang start yang dia. So kita panggil mother cell. So mother cell ni mula-mula dalam, ini kamu anggap ni adalah nukleus Okay. So dalam nukleus ni dia ada kromosom, dia akan buat DNA replication dulu. Dia akan buat DNA replication daripada satu strand dia jadi X. Okay. Kalau satu strand kita nama dia kromosom. Kalau X ni pun kita panggil dia kromosom juga. Cumanya kromosom ini sudah mengalami replication. So replication, apa maksud replication? Apa maksud replication? Betul, dia tiru balik. Dia copy paste balik Very good, dia macam photostat sahaja. Cikgu nak tanya kenapa gambar kat Google pair 2 kromosom ni tak sama pun dia tak tetap sekejap. Apa yang tak tetap? Sekejap saya tengok balik pair 2. Dia susun ikut size kan dia kata tadi? Size dengan ketebalan dia kan? Okay, so kita ulang balik dari sini. So kromosom ni dia replicate balik, dia photostat dia sendiri, so dia bentuk X. Kemudian dia susun dekat khatulistiwa. Khatulistiwa dalam bahasa Inggeris apa? Khatulistiwa? Tak nampak YouTube Widat tak nampak YouTube. Orang lain nampak tak YouTube? Nampak? Okay, nampak. Okay, so saya
Saya stop dulu. Saya present balik. Saya buat balik. Tak apa, kita cuba je. Okay. Okay, dah nampak dah? Widat dah nampak dah? Okay. So, Khatulistiwa dalam bahasa Inggeris apa? Khatulistiwa? Khatulistiwa. Equator. Okay. So, Widat tak nampak. Betul tengah-tengah. Ni Shina betul tengah-tengah. Syafiqah, Widat tak nampak. Widat tak nampak lagi ke? Kamu punya handphone kot sebab orang lain nampak. Tadi yang baru masuk tadi siapa? Nampak tak? Natasha tadi dah keluar. Tasha nampak tak Tasha? Amina dan Natasha nampak? Cara kamu tekan handphone kot. Kena gerakkan sikit. Okay. So tak apa. Kita teruskan Widat Tak apa. Kita ada video nanti kamu tengok balik. Okay. So, kromosom ni dekat dia punya centriole kalau kamu nak tahu dekat kromosom ni, saya lukis kromosom kromosom rupa dia macam ni. Okey. Nama tengah ni, nama ni kita panggil dia centriole. Untuk face nanti kejap lagi dekat centriole yang ni centriole yang ikat antara dua kromatid tu. Okey, saya ajar. Satu ni, the whole thing ni kita panggil dia kromosom. Okey, dekat the whole thing ni saya lukis. The whole thing ni kita panggil dia kromosom. Ni semua ni kita panggil kromosom. Yang ikat ni, yang separuh dia, ni saya nak ajar. Ni yang separuh dia, yang ni separuh ni kan. Yang ini kita panggil dia kromatid. Separuh daripada kromosom kita panggil dia kromatid. Okey, kromatid, okey. Yang ikat kromatid tu kita panggil dia centriole. Okey. So centriole ni dia akan susun dekat equator ni. Dia akan susun dekat equator ni. Lepas tu nampak macam ada benang ni tak? Okey. Lepas tu masa dia divide, centriole ni akan ikut benang tu. So dia akan pergi dekat polar, dekat kutub sana. Dan yang lagi satu dia akan pergi ke kutub yang kat bawah. So dia akan bergerak. Dan pada masa sama, cytoplasma pun dia akan divide themselves. Cytoplasm. Okay. So, kita bagi phase ni pula. Okay, boleh tak beritahu saya, masa di DNA replication ni, apa phase dia? Apa phase dia? Start dengan P. Prophase Okay, very good. So, masa first ni, kita panggil dia prophase. Okay, masa dia nak susun tu, kita panggil dia? Masa nak susun tu, kita panggil dia metaphase. Very good. Lepas tu, masa dia nak membahagi, kita panggil dia? Start dengan A. Anaphase. Dan last kali dia dah terbahagi, kita panggil dia? Telophase. Okay? Very good. So, cara nak ingat dia adalah P mat kan? Dalam Ilya punya slide tu, saya rasa kamu buat P mat betul tak? Ilya? Kamu buat. Nazira pun buat dalam slide pun ada P mat kan? Okay. So, P mat ni maksudnya kamu kena hafal lah. Start dengan prophase. Lepas tu metaphase. Lepas tu anaphase. Lepas tu telophase. So, banyak soalan boleh keluar. Dia kata, which of the following is the phase of mitosis? Kamu kena beritahu lah. Dia punya phase dia. Okay. Okay, so mitosis is a cell division process that forms two identical daughter cells. Ini penting perkataan ni. Two identical daughter cells, each having the same number of chromosomes and genetic contents as the parents. Okay, kita tengok balik gambar tadi.
Kawan-kawan, kanak-kanak, okey, boleh tak beritahu saya ada berapa kromosom dekat mother cell ni? Tidak Yasmin dekat PowerPoint. Dalam ni je, dalam mother cell ni ada 2, very good. Dekat daughter cell ni ada berapa kromosom? Dekat daughter cell. 2 juga. Janganlah kata 4. 4 ni kalau 2 tambah. Ni je. 2 dah kan? So maksudnya semua benda, semua genetik ni semua sama. Maksudnya kalau dia warna biru, yang ni warna biru. Kalau dia warna hijau, ni hijau. Semua sebiji. So mother dengan daughter cell ni dia punya genetik dia adalah sama Itu adalah mitosis. Dia punya ni number of chromosome dengan genetic content dia sama dengan parentsnya. Contoh dekat kuku kan, kat kuku. Kalau sel kuku tu dia divide themselves, dia secara mitosis kan. So kalau dia mitosis dia hasilkan sel apa? Sel kuku juga kan. Takkanlah bila dia tumbuh jadi rambut pula dekat kau punya ujung jari. Macam tu. Dia akan ikut. Cuba jangan jadi kau ada rambut takutnya. Oh my god. Okay. So, mitosis maksudnya mother dengan daughter tu dia punya kromosom dan genetic content dia sama Okay. Okay, so dia takes place in somatic cell in human and animals. Kalau dekat plants pula dia dekat roots ataupun shoot. Okay. So mitosis ni semua somatic cell dan somatic cell juga untuk plants lah. Kenapa dekat roots dengan shoot? Kenapa kena dekat roots dengan shoots? Chat, boleh jawab chat? Kenapa mitosis ni berlaku dekat roots of plants atau shoots of plants? Sebab dia bukan. Okay, jawapan Sharifah betul sebab dia nak grow. So, okay betul. Safiah pun sama. Okay, dia nak membesar. Okay, so roots tu dia kena membesar, dia kena memanjang supaya boleh cari air. Dan shoot tu pula dia kena memanjang supaya boleh cari matahari kan. Okay, so kita teruskan mitosis. So, kepentingan. Kenapalah kena ada mitosis ni? So, first kali adalah for growth. Second is for replace damaged cells. Dan for asexual reproduction. So, mitosis, kalau dekat bakteria, kalau mitosis dia adalah asexual reproduction So, growth. Okay, kalau kamu nak membesar kan, nak membesar, mitosis yang bertanggungjawab dalam proses pembesaran kamu. Dan replace damaged cell, contohnya kamu luka kan, nak gantikan balik kulit tu, okay, dia akan melakukan mitosis, okay. So, senang, tak ada masalah. Okay. Okay, ini kena saya beritahu betul-betul tau yang A ni. Kalau nak membentuk sperm dengan ovum, itu adalah meiosis. Tapi bila dia dah senyawa dalam bahasa Inggeris apa? Bila dia dah bahasa Inggeris apa? Fertilize, very good, thank you. Bila dia fertilize, dia dah gabung sperm dengan ovum, dia dah bergabung, dia jadi zygote. Daripada zygote kepada fetus tu, dia bukan meiosis, dia adalah mitosis. Sebab dia tak nak buat reproductive cell juga. Dia tak nak buat reproductive cell, dia akan buat sel-sel yang baru. Faham tak? Siapa faham boleh cakap faham? Okey, ulang suara Okey, saya ulang lagi. Betul, dia nak membesar. Okey, kalau nak buat sperm dengan ovum, itu adalah proses meiosis. Okey, dah buat sperm dengan ovum, meiosis. Lepas tu, ovum dengan sperm ni pula bergabung. Bergabung jadi fertilize. Dia fertilize jadi zygote. Okey. Bila zygote kepada fetus, dia dah tak buat meiosis, dia buat mitosis. Dia buat mitosis sebab dia nak membesar. Bukan dia nak buat sel reproductive cell lagi. Okey, siapa yang suruh ulang? Aina Marah, faham tak? Dia nak membesar. Dia tak nak buat lagi
reproductive cell tu. So kita panggil dia mitosis Okay. Sebab ramai yang confuse dekat situ. Sebab dia, cikgu dia kan baby, dia kan tak, bukan. Dia masuk daripada zygote kepada fetus, dia akan berlaku mitosis Lepas tu B adalah replace kamu nampak lagi screen tak kanak-kanak? Screen nampak lagi tak? Saya kena stop sharing, share balik. Okay. Thank you. Okay, so next adalah replace of damaged cells allows a multicellular organism to maintain its tissue which require frequent replacement. For example, the skin cells can only live for 2 weeks, after which new cells are formed through mitosis. So, kamu punya kulit ni, dia punya jangka hidup dia 2 minggu sahaja. Lepas tu, dia akan produce new cells. Lepas tu yang sel, dia akan ganti balik. Lepas tu dia jadilah sel mati tu. Sebab tu kat rumah, dia ada banyak habuk. Kenapa dia banyak habuk? Sebab sel-sel kulit kita dah mati. Dia jadi habuk So maksudnya kamu sapu sel-sel mati lah. Okay. Sapu dia sendiri. Kalau ni kelakar agak Okay. So, lagi satu adalah asexual reproduction. Okay. Asexual reproduction ni contohnya macam sel-sel yang unicell So, contohnya amoeba. Amoeba ni bermula satu sel, dia divide itself jadi 2 cells. Lepas tu 2 cells jadi berapa? Cepat. Lepas 2 cells jadi dia divide themselves jadi cepat jawab, check. 4 cells, very good. Lepas 4 cells dia divide themselves lagi jadi yang cell 6 pula. Kali 2 lah. 8. Lepas tu 8 jadi 16, very good. 16 jadi 22, very good. So maksudnya daripada satu sel boleh jadi daripada satu sel boleh jadi banyak-banyak sel dalam masa sejam boleh jadi juta-juta sebab dia darab dua Okay. So contoh lain adalah paramecium kan. So daripada satu sel boleh jadi banyak. Cancer. Cancer tu kalau dia rapid sangat. Sebenarnya dalam badan kita ada sel kanser. Cumanya dia slow ataupun sistem badan kita boleh bunuh tak sel kanser. Macam tu. Nazira kata comelnya paramecium kan. Betul Farah, dia tak aktif dia sel kanser. So mungkin kalau kamu makan benda-benda pelik, sel kanser tu boleh aktif. So janganlah makan benda pelik. Di sini kau makan apa? Okay, mitotic cell division, kita kata tadi dekat shoot dengan roots kan? Bukan tu virus. Okay, dekat shoot dengan roots dekat shoot dengan roots adalah berlaku mitotic cell ataupun dekat haiwan, okay, dengan manusia. Yang teddy bear ni tak adalah berlaku mitosis Teddy bear ni tak, dia orang ni dengan papi ni Kau main je papi ni. Okay. Okay, ni dah masuk apa ni? Meiosis ke? Interface. Sekejap. Interface. Saya nak tengok slide korang sekejap Saya nak pinjam slide korang sekejap. 4 Zinira. Saya nak pinjam slide Ilya lah. Boleh? Jadi saya buka. Sekejap saya besarkan. Macam mana nak besarkan? Okay.
Reason. Alah, dia besar lah. Okay, so ya, interface tu masih bila? Siapa dia buat teks kalau saya buat teks? Saya ni kalau sel saja saya kurang sikit. Okay. Ni hari beritahu ni. Saya pun tak baca betul. Okay, interface ni adalah rest phase before mitosis begins. Okay. Sebelum nak start PMAT tu, sebelum prophase, betul. Very good. Thank you Farah. Sebelum PMAT tu, dia ada I. So, interface. So, interface ni adalah sebelum nak start cell division. So, dia adalah rest phase before mitosis begins. At this stage, DNA replicate that takes place. The shape of chromosome that resemble thin thread cannot be seen through a microscope. Okay. So, masa interface ni, dia punya chromosome ni tak nampak lagi. Tapi masa nak prophase tu, barulah chromosome tu menebal. Okay. Okay, so interface, saya ulang balik, interface, okay. So interface ni, kalau kamu tengok dia ada lagi nukleus, nampak ni? Dia ada lagi nukleus. Okay. Lepas tu dalam nukleus ni ada kromosom, tapi kromosom dia masih lagi benang yang bercelaru. Benang yang terabut, yang tak nampak dalam mikroskop. Tapi bila dekat prophase, Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Masa ni barulah benang-benang tu dia membentuk euphoria. Belum lagi. Masa yang interface dia belum lagi pair lagi. So masa prophase ni baru dia menebal. Baru dia shorten, thicken and clearly visible. Masa ni dah baru mikroskop tu nampak. Oh, ni ada kromosom. Okay. So dia ni baru dia susun jadi bentuk benang tadi. So each chromosome consists of two chromatids joined in the centromere. So macam saya lukis tadi, kalau the whole ni kita panggil kromosom. Separuh ni kita panggil chromatid. So tengah-tengah ni ada centromer ataupun centriole tu kan. Okay. Each centromer centromer. Centromer ke centriole? Okay. Lepas tu masa metaphase, so ulang balik. Masa prophase, dia buat apa? Masa prophase, tulis dekat chat. Masa prophase buat apa? Hello. Susun ikut benang. Jadi pair betul. Menebal. Dia tak simple. Okay, very good. So dia shorten, thicken and visible. Okay, so dia consists of two components. Masa ni dah berlaku replication. Okay. Okay, lepas tu masa metaphase, the chromosomes are arranged at the equatorial plane. Ini yang khatulistiwa tu. At the equatorial plane, they are attached to spindle fibers which are connected to the poles. So dia akan susun kat tengah-tengah ni. Okay, dia akan susun. Lepas tu, dia punya centriole, dia punya centromer ni, dia akan terikat dengan fiber. Spindle fiber. Supaya nanti dia akan, satu kromatid tu pergi dekat poles yang kiri, satu kromatid lagi akan pergi poles yang sebelah kanan. Spindle fiber tu macam jalan dia. Tak adalah macam kromosom ni terabur kan. So, kamu bayangkan macam track kereta api. Track kereta api. So, nanti kromatid tu akan, dia ada arah tuju lah. So, dia akan pergi lalu, pakai spindle fiber tu, dia akan pergi dekat poles masing-masing. Okay. Okay, tu.
So masa anaphase, dia terpisah. The centromere splits into two. Each chromatic separates. Dia tak gerak sendiri. Dia macam kena tarik. The chromatic separates and move towards the opposite poles of the cell. Dia pakai yang spindle fiber tadi. Macam kamu kena tarik ke sana. Okey lagi? Setakat ni okey lagi? Saya anaphase. Macam magnet ke? Dia macam... Tak, bukan magnet. Dia tak boleh kata magnet. Dia lebih kepada... concentration of water. Bukan. Dia macam kamu kena tarik dengan tali. Tarik tali. Kau ikut tali tu. Benang. Okay. So ulang balik. Masa prophase, dia menebal. Okay, kromosom tu menebal. Okay, masa metaphase, dia susun. Masa anaphase, dia terbelah, dia tersplit. Nampak tak? So, prophase, ada separate So, prophase, dia chromosomes are thickens. Okay, masa metaphase, metaphase, chromosomes are arranged at the equatorial plane. Okay, masa dekat anaphase, okay, centromere split into two. Centromere splits into two. Lepas tu each chromatic separates and move towards opposite poles. Okay. So tu dia punya yang simple lah. Prophase tebal, metaphase susun, anaphase terbelah. Okay. So masa telophase pula, dia dah chromatic tu, dia dah pergi ke hujung polar poles. Sekarang ni membran nukleus membran tu akan muncul balik. Masa kat ulang balik masa dekat interface masa ni dia nukleus masih ada lagi. So masa prophase nukleus dah tak ada nukleus dah hilang. Okay, masa prophase nukleus dah hilang. So masa telophase mana ni? Hilang. Mana? Masa telophase ni nuclear membrane tu muncul balik. So adalah nukleus balik. Dan cytoplasm. Ni kamu tahu kan semua ni cytoplasm kan? So cytoplasm ni pun akan terbelah juga, akan split akan split. Okay, lepas tu muncullah two identical daughter cells ataupun new cells are formed. Okay, so kalau T apa? Telophase. Kita ingat telophase? Nucleus membrane nucleus membrane form. And cytoplasm split. Okay, very good. Okay, Nazila. Okay, so sekarang ni okay tak lagi untuk mitosis? Oh, cell division berapa seconds? Sekejap je. Boleh lama, boleh sekejap. Okay, nanti kita tengok YouTube dia. Okay. Next. So, cepat dah belajar. Okay, tadi mitosis. Sekarang pula meiosis. Mitosis sekarang okey tak? Mitosis faham mitosis?
Okay, mitosis tu ada berapa phase? Ada berapa phase mitosis? 4 kan? PMAT kan? PMAT. So, PMAT. Interface tak kira. Dia baru nak start. Okay. So, kita start pula dengan meiosis. Okay. Tadi mitosis dia sekali saja division dia. Meiosis pula nanti kita akan tengok 2 kali division. So, meiosis is a process where the cell divides into 4 distinct cells, each containing half the number of chromosomes in the parent cell. Okay, apa maksud dia? Satu sel meiosis boleh jadi 4 daughter. Tadi untuk mitosis, satu mother cell jadi 2 daughter cell. Untuk meiosis, satu mother cell jadi 4 daughter cells. Okay? Dan 4 daughter cells ni adalah distinct. Distinct ni maksudnya berbeza from each other. Okay? So dia tak sama dengan mak dia dan tak sama dengan adik-adik dia. Okay. Each containing half the number of chromosomes in the parent cell. Maksudnya kalau mak dia ada 4 chromosomes, okay? Mak dia ada 4, mother cell dia ada 4 chromosomes, anak dia ada half. So ada berapa? 2, So half 2. Kalau kita macam kita ada 46 chromosomes. Kita. Tapi bila berlaku meiosis, sel tu akan jadi berapa chromosomes? Okay, very good. 23 So kalau dari 46 jadi 23. Okay, so manusia kalau dalam ovum atau dalam sperm dia akan jadi half. Jadi 23 chromosomes Okay, itu maksud dia. So berbeza dengan mitosis. Okay, meiosis ni take place in reproductive organs. Siapa kat sini belajar baca Mandarin? Tak ada nak tengok juga apa dia cakap tu dalam bahasa Mandarin. Alia Anissa, setiap orang setiap orang 40. Dia kalau manusia 46 kromosom. Mungkin kalau monyet lain sikit, kalau kentang potato lain kromosom dia, kalau semut kromosom dia bilangan dia lain, dia ikut organisms. Okay. So kalau manusia ada 46 chromosomes. So meiosis take place Okay, meiosis take place in reproductive organs to produce gametes for sexual reproduction. Gametes tu nama lain untuk reproductive gametes. Okay. Meiosis in human takes place in males testes and females ovary. So kalau kita meiosis kita berlaku kat mana kalau kita ni? Meiosis kita berlaku kat mana? Kat ovary. Kalau kau cakap testis maksudnya kau khusa. Ataupun tersilap masuk sekolah. Okay. In plants, meiosis take place in the anther and the ovary. So, anther dengan ovary kat plants ni kat mana? Anther dengan ovary plants ni dekat mana? Dekat shoot ke? Dekat roots ke? Dekat mana? Dalam apa? Betul, bunga. So, sebenarnya bunga tu adalah reproductive organ. So, kalau kau petik bunga tu macam kau petik ovary. Macam kau sial pokok tu kau petik ovary makan. Ovary pokok tu. Okay. So, itu meiosis sial kan sakit dia kan? Okay, kita teruskan. So, apa gunanya? Apa guna meiosis ni adalah untuk formation of gametes. Lepas tu, to maintain the number of chromosomes after fertilization. Okay, apa maksud B ni tanam, Wani nanti kalau tanam bunga dia akan petik Okay, so yang B ni maintain the number of chromosomes after fertilization. Maksudnya, okay macam ni. Cuba bayangkan
Kalau sperm dengan ovum, jadi kita 46 kan? So kita hasilkan ovum pun 46. Okay. Lepas tu sperm pun 46. Cuba kalau dia gabung, 46 campur 46 kenapa? Gabungkan. 46 campur, dia fertilize. Bila fertilize, nanti kromosom dia akan bercampur. Sama 58 lah. Nanti tu. Nanti tu. Lepas tu nanti tu pula, dia bergabung, kan? Dia bergabung. Nanti tu. So jadi berapa? Nanti tu. Jadi 184 kan? Cuba bayangkan nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita semua dah banyak gila kromosom dalam nukleus. So jadi makhluk apa pun tak tahu. Jadi monster apa pun tak tahu. Okay? Sebab tu setiap manusia ni, dia kena separuhkan dia punya kromosom dulu. Supaya bila dia bergabung, kalau kromosom ni bergabung, dia akan jadi total dia sama balik macam satu organism. So maksudnya kalau perempuan, dia dapat 46 jadi 23. Laki 46 jadi 23. So 23 campur 23 jadi 46 balik. So sama tak mak dengan anak ke semua? Kamu tak bilangkan kromosom. Bila dia fertilize, dia akan jadi whole balik lah. Okay. So sebab tu kita nak maintain the number of chromosome after fertilization lah. Kalau tak meiosis, nanti bertambah-tambah lah kromosom tu. Okay, so crossing over is important in meiosis to produce variation among offspring. So perkataan crossing over ni, nanti saya akan ajar crossing over ni apa benda? Crossing over ni cikgu So crossing over ni is important in meiosis. Nanti saya ajar. Okay, so next. Okay, ini kucing kucing. Kucing kan kalau dia beranak, adakah anak-anak dia bulu-bulu dia semua sama? Warna dia? Banyaknya tak sama kan? Kadang-kadang anak pertama warna hitam, anak kedua kelabu, anak ketiga oren. Ada juga yang sama, ada yang sama, tak salah. Tapi kenapa dari satu ibu yang sama boleh menghasilkan warna bulu-bulu yang berbeza? Adakah sebab warna dalam mak dia makin lama makin hilang, so makin lama bulu dia makin cerah ke? Adakah macam tu? Macam printer kan? Warna dah habis. Okay. So sebenarnya sebab meiosis ni lah yang menyebabkan variation tu. Variation tu occur. Adik-adik kamu lah contohnya. Adik-adik kan. Kamu sama mak sama ayah. Sama mak sama ayah lah. So kenapa ada yang macam rupa dia lain sikit ke, dia cerah sikit ke, hidung dia mancung sikit ke, mata dia besar sikit ke kan. Adik-adik pun boleh lain-lain kan. Hitam. Tapi saya pernah cuba. Okay. Semua tu sebab meiosis kan. Okay. Adik saya putih. Tak apa. Hitam putih tu adalah anugerah Tuhan. Okay. So contohnya ni Syal. Kenapa Syal ni boleh berbeza-beza corak dia? Macam tu. So kenapa ada variation? Tak sama je. Okay. Sebab meiosis ni occur. Okay. Okay, boleh tak saya mulakan meiosis ni? Kita nak mulakan dengan phase ni. Ini kamu kena dengar betul-betul Okay, very good. Thank you for your attention. Okay, so kita tengok. Okay, sekarang ni kamu nampak ada perkataan satu, betul tak? So maksudnya dia ada dua prophase nanti. Kalau dalam mitosis, prophase dia tak ada nombor. Tapi dalam meiosis, dia ada prophase 1. Okay, so what happened in phase prophase 1? Okay, macam tadi prophase, chromosomes in the nucleus shorten, thicken and clearly visible. Homologous chromosomes pair together. Okay, so dia akan pair together and crossing overs occur. Ini saya nak beritahu pasal crossing over occurs. Okay. Sekejap Okay, so saya terangkan crossing over. Okay, so saya lukis dulu macam mana rupa kromosom tu dia pairing dia pairing. Saya tebalkan. Okay, ni kromosom. Okay, minta maaf atas betapa uniknya lukisan saya ni. Okay, harap dia maafkan. Okay.
Okay, ulang balik. Kalau the whole ni, betul. Okay, ulang balik. Kalau the whole ni, kalau semua ni, kita panggil dia apa? Kanak-kanak. Kalau semua ni kita panggil apa? Kromosom, very good. Kalau separuh ni kita panggil apa? Separuh je. Chromatid, very good. Yang tengah-tengah ni panggil centroma ataupun centriole. Tengah-tengah ni kita panggil centroma. So, masa prophase nombor 1, okay, kromosom ni pun saya colourkan, saya colourkan ni warna hitam. Okay. So kromosom ni dia akan susun, dia akan pairing each other. Okay, dia akan pairing macam ni. Okay. Dia kata tadi crossing over occur kan? Okay, apa maksud crossing over occur? Maksudnya okay, bila dia overlap ni, crossing ni kita panggil crossing over. Dia overlap dulu, crossing over. Okay. So bila dia overlap ni, masa dia overlap, dia bukan bercantum, dia overlap tu macam mana? Dia melekat. Macam ni atas tangan kau atas tangan aku, overlap. Silang. Dalam bahasa Melayu pindah silang. Bila dia bertindih kan? Okay, pindah silang So bila crossing over ni, yang tangan atas ni dia akan overlap. Okay. Dan pada masa dia overlap tu, dia akan pindahkan maklumat dari one chromosome to the other chromosome. Okay. So maksudnya nanti, okay, kamu nampak ni ada saya saja buat hitam putih supaya kamu boleh bezakan. So saya balik. Sekejap saya padam balik. So bila dia berpisah balik, okay. Okay. Macam ni Okay, ni first Saya nak ulang balik. Sekejap dia exchange genetik. Exactly. Saya nak buat macam simulation. Okay. So mula-mula ni adalah dua kromosom yang berbeza, dia homologous. Secara homologous dia berpair. Bila dia pair, dia akan overlap. Bila overlap, kawasan yang overlap tu akan pindah genetik dia. Bila dia pindah genetik, so yang ini, kawasan yang overlap tu dia akan pindah. So yang ni akan jadi warna hitam, kawasan ni yang overlap tadi tu. Okay. So kawasan yang overlap dekat sini pula, yang ni tadi warna hitam, ni jadi warna putih. Faham tak? Kawasan yang dia overlap je. So cara dia overlap tu lah yang akan membezakan. Okay, faham tak? Dia tertukar maklumat tu. Lawa ke lawak Ilya? Dia overlap je pop, tertukar maklumat genetik tu. Okay. So kromosom tu dia macam berbeza-beza lah maklumat tu dekat kawasan tu je. Tak, kat kawasan yang dia overlap je. Kawasan yang dia langgar je. So kalau cara dia langgar boleh dia. Kalau cara dia langgar dia boleh je macam langgar macam-macam kan. Macam langgar macam ni. So ikutlah. Okay. So nanti anak dia tu akan berbeza lah genetik dia. Sebab dah pindah-pindah ni. Bila lain part lain genetik dia, ya betul. Okay. Mungkinlah yang ni kawasan dia kawasan kulit putih. Yang ni pula kawasan kulit hitam. Okay. Sekali bila dia beranak, yang ni yang akan bersenyawa. So jadilah anak dia kulit hitam. Macam tu. Okay. So masa bila crossing over occur kadang-kadang? Masa bila crossing over occur? Masa dekat prophase 1 Prophase 1. Okay. Very good. So bila dah crossing over occur, okay. So macam metaphase masa mitosis,
Yang ini pun sama, dia akan susun. Tapi dia akan susun berpasangan. Nampak tak? Dia macam berpasangan macam ni. Okay. Kalau mitosis tadi, metafase dia punya sentroma dia. Okay, metafase dia, sentroma dia yang duduk dekat plane tu, nampak? Lepas tu nanti dia terpisah. Ini untuk mitosis. Tapi untuk metafase 1, hello. Okay, untuk metafase 1, okay, pasangan dia yang akan arrange. Ada dua-dua, dia berpasangan susun. So, masa metafase 1 ni, pasangan dia susun. Lepas tu nanti, okay, spindle fiber ni attach to the centroma. Yang dah pair tu susun, betul. Maksudnya kat sini kan dia dah overlap, dia dah tukar maklumat. Lepas tu yang maklumat tu, yang kromosom yang berpasangan tu akan susun masa ni. Dekat equilateral plane ni. Okay. The spindle fibers are attached to the centroma. Okay, so dia susun. Okay, lepas dia susun, masa kat anaphase, dia bukannya berpisah dekat centroma, dia berpisah pasangan tu. So, homologous chromosome separate and move towards the opposite poles. Dapat tak bezakan anaphase 1 ni dengan anaphase mitosis? Kalau anaphase mitosis, dia punya, ini metafase, anaphase mitosis, dia punya sentroma dia. Okay, Sharifah tanya, homologous apa? Homologous ni yang sama sifat dia. Contoh, yang terbelah, dia terbelah yang bukan mitosis, dia terbelah, sentroma dia terbelah. Kalau anaphase 1, sentroma dia tak terbelah. Okay, homologous ni maksudnya, contoh macam tadi yang ni. Macam tadi yang digambar kan. Okay, pasangan homologous ni yang menentukan warna anak mata contohnya. Okay. Nanti kita akan belajar heredity. Heredity. Okay. So kita ada mak dengan ayah kita kan. Okay, contohnya kamu dah besar nanti, kamu akan kahwin dengan orang putih. Okay. Orang putih tu, dia mata dia warna biru. Okay, mata dia warna biru. Kita ni, mata kita warna coklat kan. Coklat pekat. Okay, nanti dah full. Okay. Lepas tu kena belajar pandai-pandai, belajar overseas jumpa orang putih. Okay. So, kita ada mata warna coklat pekat. Okay, orang putih tu, bakal suami kamu tu, mata warna biru. Lepas tu kamu kahwin. Okay, lepas tu bila bersenyawa sperma dengan ovum, dia punya penentuan warna anak mata tu adalah bergantung kepada genetik kamu. Okay, contohnya genetik kamu bawa warna anak mata warna coklat. So, warna hitam. Lepas tu, tapi untuk yang suami kamu tu, untuk yang suami kamu tu, dia tak ada genetik warna hitam. So, dia punya tu recessive H. Nanti kita akan belajar genetik recessive dengan dominan. So, H kecil. Okay. So, dia kena berpasangan. Bila berpasangan, ini kita panggil homologous. Homologous. Okay. Bila dia berpasangan, barulah benda tu wujud dalam, dia punya sifat tu akan diwujudkan dalam satu organisma. Macam tu. Okay, nanti kita akan belajar heredity. Nanti kita akan belajar pasal mata coklat, rambut kering. Dia kena melengkapi. So sekarang ni, yang anaphase 2 ni, anaphase 1, anaphase 1. Kromosom yang memberitahu ciri-ciri tu terpisah dua. Macam tu. Dia bukannya dia berpisah sentroma, dia berpisah pasangan dia. Homologous chromosomes. So dia move towards the opposite poles of the cell. Okay. Lepas tu nanti sel tu pun membahagi. Okay. So cytoplasm pun divide. Ini masa telophase. Masa telophase, cytoplasm divide. Lepas tu okay.
Lepas tu berlaku pula profes yang kedua. Yang kedua ni dia tak berpasangan dah. Dia macam mitosis tadi. Okay. Spindle fiber begins to form. Okay, sekarang ni tadi pasangan kan yang tersusun. Sekarang ni sentroma dia pula tersusun. Sentroma pula. Dia tak ada pasangan dah. Dia sekarang ni metafase 2. Dia dah macam mitosis tadi. Lepas tu anaphase 2 pun, yang terbelah pun. Okay. Telofase 1 lah. Okay, macam ni. Untuk fasa 1, maksudnya untuk fasa yang ada nombor 1, 1, 1, 1, semua tu berpasangan. Okay, semua tu berpasangan. Bila masuk kat fasa 2, dia jadi seorang-seorang. So, nanti dia akan jadi terpisah dekat sentroma. Macam mitosis tadi. Jadi single. Macam mitosis tadi, mitosis pun sama. Dia akan sentroma, dia akan susun. Okay, so untuk metafase 2, sentroma dia pun tersusun. Okay, soalan saya. Kenapa kat sini ditunjukkan ada 2 sel kat sini? Sebab dia dah divide, betul. Very good, Ilya. Farah, betul. Dia bawa lah genetic information tu, betul. Dia memang dalam ni semua ada genetic info. Betul. Okay. So, dekat metafase 2 ni, dia punya sentroma dia akan susun dekat equilateral lane. Lepas tu, yang sentroma tu akan divide, split into 2. Okay, dia akan split into 2. The sister chromatids separate. So, chromatids akan separate and move towards the opposite poles of the cell. Lepas tu, so sebab dia 1 jadi 2, 2 jadi 2 lagi 4. So, sel yang anak dia akan jadi 4. So, the cytoplasm divides and nuclear membrane forms again. 4 non-identical daughter cells are formed. These are gametes which half the number of chromosomes of the parent cell. Okay. Kamu tengok telofase 1 Tengok telofase 1. Masa telofase 1, dia tak form nukleus lagi tau. Tapi masa telofase 2, barulah dia form nukleus. Okay. A nuclear membrane forms again. So, kita tengok nota si Ilya ni. Saya suka dia punya differences. Dia pakai pimat-pimat je. Ni Okay, so mitosis ni. Macam mana nak besarkan? Oh my god. Macam lagi dia besar? Ni. Okay. So, untuk Okay. Untuk meiosis, dia P1, M1, A1, T1. Lepas tu P2, M2, A2, T2. So, dia masih lagi P-mat. So, P-mat 1, lepas tu baru P-mat 2. Okay. Soalan saya dengar Syafika ada tak tu? Syafika biasanya bising nak nakal saya. Okay. Untuk okay, saya nak pakai ni lah. Syafika ada tak? Jangan tidur Syafika. Saya nak pakai ni, Wheel of Fortune lah. 6 sampai 6.30 sekejap. 6.30. Sekejap lagi setengah jam lagi. Sekejap kamu sabar sekejap Tak habis dah. Nak keluar dah Wheel of Fortune saya. Okay. Close. Data, filter. Tingkatan 4. Ni kelas Zenera. Okay.
Okay, fortune random because Kenapa dia Cina? Janganlah mati. Lihat lah. Nanti kamu bermitosis Sel-sel kamu mati di Cina. Nanti mitosis di Cina. Okey, soalan saya. Dengar soalan saya. Siapa buat sendiri. Okey, soalan saya nombor 1. Apa beza? Okey, apa beza P1 dengan P2? Profes 1 dengan Profes 2. Alah, sudah Fadisha, takut. Fikir balik, apa beza Profes 1 dengan Profes 2? Iman Nina tak ada Iman? Iman ada tak Iman? Ainur Iman Nina. Alah, saja je dia pilih tak ada orang. Okay, ulang balik. Apa beza IMC? Kau dah IMC ada mana? Kau dah buku wong ni. Okey, apa beza Profes 1 dengan Profes 2? Wani-wani. Sebab wani-wani. Yang lain tu fikir juga. Apa beza Profes 1 dengan Profes 2? Kenapa nak seram lebih kah? Tak apa, try je. Saya tak marah. Tak try saya marah. Kalau kamu try, saya tak marah. Lama typing. Kamu tahu tak kenapa saya buat kelas masa 4.30? 6.30 ni. Sebab esok saya ada kelas sains form 5 pula. Takkan saya nak overlap form 4 dan form 5 lain-lain. Dalam jadual tu. So masa sains yang dalam jadual tu, kau kena persiapkan slide tu tau. Yang dah siap tu boleh buat benda lain. Saya pun suka guna mic, yang senang kan? Wani tak ingat. Okay, siapa boleh tolong? Okay, orang lain tolong Atira Yasmin atau Farah. Atira Yasmin. Okay, apa beza P1 dengan P2? Cepat. Kalau kawan-kawan yang ada jawapan pun, Ilya pun boleh cakap juga. Ilya, tolong. Nanti Wani kau kena jawab balik Wani. Ketek dia, saya jawab ni, saya jawab dah tidur. Okay, Mira bagus. Sharifah Nur Mira. Sharifah kata Profes 1 ada crossing over. Okay, very good. Okay. Profes 1 pair, primitive thinker. Betul, very good. Very good observation. Okay. So, Profes 1, dia akan susun, dia akan berlaku crossing over. Kan kat situlah variation akan occur. Dan dia akan susun secara pairing. Tapi Profes 2, dia tak pairing dah. Dia jadi single saja. Okay, very good observation. Okay, so can we proceed? Okay, so ini adalah gambaran menyeluruh
bagi meiosis So dia ada dua bahagian. Dia ada meiosis 1 dan dia ada meiosis 2. Okey. So meiosis 1 ni dia ada PMAT 1. Okey, lepas tu meiosis 2 ni dia ada PMAT 2 siapa ada buku teks tolong buka buku teks. Dia ada tak perkataan cytokinesis? Perkataan cytokinesis. Siapa ada buku teks tolong tengok. Dia ada perkataan ajak boleh tak? Ada tak dalam tu cytokinesis? Farah ada tak Farah? Farah dah tidur ke Farah? Okey, tak ada Tak ada kan? So kamu tengok PMAT 1 dengan PMAT 2. Tak payah tengok cytokinesis sebab saya pun tak tahu cytokinesis tu. Farah tidur ke Farah? Mana dia? Okey. So kita dah belajar dua di cell division iaitu mitosis dan meiosis. So kita nak tengoklah dia punya similarities dengan differences. Okey, apa similarities dia? Bat pun tidur, Bat. Bat, bangun Bat. Okey. Okey. So similarities dia adalah parent cell divides to produce daughter cells. Maksudnya satu tu jadi banyak, satu jadi dua ataupun jadi tiga. Okay. So chromosomes only replicate once. Okay. So saya nak ulang tadi. Beza P1 beza P1 dengan P2 adalah masa P1 je kromosom akan replicate. Masa P2 tu dia dah tebal dah. So chromosomes only replicates once. Okay. Next. Itu adalah similarities dia. Differences dia. Kalau mitosis dia ada 2 daughter cells. Kalau meiosis ada berapa daughter cells? 4. Very good. Okay, macam mana pula genetic information untuk daughter dia? Kalau untuk mitosis dia sama ke lain dengan mother dia? Dia punya genetic information. Yes. Yes, cikgu. Kenapa cikgu tu? Kenapa Farisha? Sama, betul. Sama Farisha, kenapa Farisha? Okay, saya tunggu ni Okay, ada dua similarities tadi. Satu, ulang balik. Parents divides to produce daughter cells. Okay, so daripada satu jadi banyak lah. Tak payah salah berapa. So satu, parents cells divides. Yang kedua, chromosomes only replicate once. Dia tembal tu sekali saja. Okay, selesai. Kis Farisha dengan Atira nak tunjuk dia disalin juga tu. Ya ke? Tadi konon-konon je. Okay, very good Saya suka attitude kamu. Saya percaya. Allah. Buruk lah tu ni. Okay dah Okay, so dia punya differences dia tadi, yang pertama daughter cells dia, mula kalau untuk mitosis 2, untuk meiosis 4. Kalau dia punya genetic information, kalau mitosis sama, meiosis dia berbeza, dia varied tu berbeza. Lepas tu, the number of chromosomes. So dalam mitosis, kalau mak dia ada 4, anak dia ada 4. Maksudnya dia sama number dia. The number of chromosomes of daughter cells same as the parent cell, tapi kalau meiosis, the number of chromosomes of daughter cells is half of the parent cell. Dia separuh je nanti. So kalau lah parents dia ada 46 chromosomes, daughter dia akan ada berapa untuk meiosis? 23, okay, very good. Kalau untuk mitosis, crossing over occur, tapi sorry. Ni salah ni differences ni. Kan? Betul tak? Siapa nampak ni? Okay. Okay, untuk crossing over untuk mitosis dia dah not occur, tapi untuk meiosis occur kan? Dia occur Okay, very good observation. Okay, so nucleus dalam mitosis divide only once, tapi dalam meiosis divide twice. Okay, dekat meiosis nucleus divide twice. Macam juga dalam mitosis, cytoplasm ni divides once, dalam meiosis divides twice. Okay, sekarang ni faham tak differences dia?
Okay. Okay, very good. Okay, so habislah. Hari ni saya punya target iaitu untuk ajar cell division. So, esok pada waktu yang sama, 4.30 sampai 6.30 juga, saya nak ajar inheritance pula. Esok saya akan tanya soalan pasal cell division dulu tau. Kau kena baca juga. Pasal apa benda mitosis, meiosis, primat, benda-benda tu. Saya nak. Tahu Bani-Bani? Bani-Bani nanti saya tanya esok tau. Okay, so macam mana pembelajaran hari ini? Tak ada Blickers, tapi saya nak tanya kalau compare Meet dengan Zoom, which is better? Okay, boleh tak beritahu saya kenapa Meet better, kenapa Zoom dia tak, dia kurang? Meet you. Bika je. Meet tak sangkut. Tapi tadi orang tadi Zoom buffer, Zoom bosan. Apa yang bosannya pasal Zoom? Oh, dia huru hara. Oh, Zoom ada masa. Oh. Clear tak sakit. Sama je tu Ilya tu, sama je. Zoom Okay, saya pun prefer Meet lah sebab bila Meet, bila Meet saya boleh pakai macam Word saya kan, saya boleh pakai, saya pakai share apa, screen sajalah kan. Yelah Wani, yelah semua best. Saya dia lagi suka admit tu, Wani ni suka admit lagi tu tanya. Okay. Pengetua call pula. Kejap Okay, so kita berhenti sini boleh tak? Ya. Hello Mami. Kejap saya habiskan kelas kejap je sebab saya tengah kelas dengan budak form 4 kejap Nanti saya call balik. Okay. 4 sini lah sains. Kejap Okay. Okay. So habis saya nak call Mami ni. So saya akan share video ni dekat kawan kamu. Dia akan panjang lah 1 jam lebih video ni. Saya akan potong-potong lah. Okay, so itu saja. Jumpa lagi. Annyeong. Jumpa lagi. Bye.